Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, alhamdulillah, muslimin dan muslimat, para jemaah haji dan hajah sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada petang yang berbahagia ini, Khamis 22 Zulhijjah 1443, bersamaan dengan 21 Julai 2022, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun Mukhtarah, hikayat fiqh yang terpilih, di mana kita ini membincangkan beberapa tajuk yang kebetulannya sekarang tajuk kita tentang perkara yang berkait dengan haji. Al-Hikayatus Sabi'atu wa Thalathun Ba'dal Mi'ah, hikayat yang ke-137, iaitu kisah seorang sahabat Nabi yang tak mampu nak sembelih seekor unta. Maka Nabi SAW membenarkannya untuk ganti dengan kambing. Hikayat ini diriwayat oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam atahu rajulun. Nabi didatangi oleh seorang sahabat laki-laki. Nama apa laki-laki ini tidak dikenali, sebab orang ramai masa tu, masa haji, orang ramai, bukan semua, bukan Ibn Abbas bukan boleh kenal semua orang kecuali orang kampung dia. Faqal, kata sahabat ini, inna alayya badanah, saya ni wajib kena sembelih seekor unta. Kita tak tahu kenapa dia alayya tu menunjukkan kewajipan ke atas saya, wajib ke atas saya, maknanya dia kena sembelih seekor unta. Sebab-sebab nak jadi wajib ni, tuan-tuan haji dan hajah kena ingat, sebab-sebab kita nak jadi wajib kena sembelih seekor kambing ke seekor unta ke, kita tengok kepada niat kita, ataupun sebab yang berlaku. Contohnya orang ni bernazar, nak sembelih seekor unta, maka wajib atasnya. Sembelih seekor kambing wajib, sembelih seekor ayam pun wajib. Ataupun bagi orang yang haji, mungkin dia terjebak dengan melanggar larangan ihram, seperti balasan sebab dia memburu hayawan dalam keadaan dia muhrim dan dia berihram, ataupun dia telah melakukan satu pelanggaran yang disebut dengan mana kafaratu wat'in, dia melakukan jima dalam keadaan ihram, maka wajib dia kena sembelih seekor unta. Mana al-badanah tu, seekor unta yang disembelih di Makkah Al-Mukarramah, dalam tanah haram Makkah, kerana melakukan perkara yang tersebut. Jadi biasanya kalau kata wajib ke atas dia ni dalam masalah haji ni, itulah di antara denda dia, sama ada dia melakukan jima dalam ihram sebelum tahallul awal, ataupun dia memburu hayawan yang seumpama dengan unta atau lembu tadi, maka dia kena buat. Jadi orang ni datang, kita tak tahu apa sebab dia tidak dinyatakan, ataupun kalau kita orang yang tak terlibat dengan haji ni terlibat dengan nazar, maka dia kata inna alayya badanah, wajib ke atas saya ni kena sembelih seekor unta, wa ana musirun biha, saya mampulah untuk beli tu. Musirun dengan mana yasir, mana aku mampu nak beli. Wala ajiduha, tapi aku tak dapati hayawan tu nak beli tu, tak ada. Maknanya unta tak ada nak beli. Fa ashtariha, saya tak dapat hayawan nak beli, macam nak buat? Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yabta'a, maka Nabi sallallahu mengarahkan sahabat ini supaya beli sab'a syiyahin, 7 ekor kambing,
fayazbahuhunna, maka disembelih 7 ekor kambing. Jelas hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Ibnu Majah bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih. Jadi para jemaah sekalian, kita kena tahu apabila kita wajib ke atas kita seekor unta atau seekor lembu tapi kita tak mampu. Macam apa solusi penyelesaiannya? Kita beli 7 ekor kambing. 7 ekor kambing ganti daripada seekor unta ataupun seekor lembu. Hadis ini menunjukkan kepada apa? Jawazu zabhi sab'i syiyah, boleh kita sembelih 7 ekor kambing ganti daripada seekor unta ataupun seekor lembu. Ataupun sebaliknya pula, seekor unta, seekor lembu boleh share dengan 7 orang, 7 bahagian. Boleh juga. Baik pada jemaah sekalian, pengkisah pencerita kepada riwayat ini iaitulah Sayyidina Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas, banyak kali dah kita sebut nama dia, tentang dia, kehebatan dia. Dikenali dengan nama Al-Bahru, lautan ilmu, wa habrul ummah, pendeta umat ini, wa faqihul asri, dan ulama besar pada masa dia, imamut tafsir, imam dalam bidang tafsir, digelari dengan nama Abu Al-Abbas, mana bapa Abbas. Sepupu Nabi SAW, anak pak saudara dia Abbas bin Abdul Muttalib. Ibnu Abbas ni dia dah baca, ambil Quran daripada Ubay, sebab dia muda, masa dia Nabi wafat tu dia masih lagi remaja. Dan maka dia belajar dengan sahabat yang besar, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, kemudian murid dia pula Mujahid, Sa'id bin Jubair, dan lain-lain lagi. Lebih kurang yang meriwayat daripada Ibnu Abbas ini lebih kurang 200 orang tabi'in yang menjadi murid dia, yang hebat-hebat, yang besar-besar belaka. Alhamdulillah. Ibnu Abbas ni wasiman, seorang yang cantik, lawa orang, comel. Jamilan, madidul qamah, tegak diri dia, bukan kenik. Mahiban, seorang yang hebat, segak. Kamilul aqli, mempunyai akal yang sempurna. Zakiyun nafsi, cerdik orangnya. Min rijalil kamal, daripada seorang laki-laki yang sempurna penampilannya, ilmunya, dan juga akhlaknya. Alhamdulillah. Kata di Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Isti'ab, dia kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mati dia di Taif tahun 68 pada pemerintahan Ibnu Zubair. Ibnu Zubair hantar dia ke Taif dan dia mati di sana. Umur dia 70 tahun ataupun 71 tahun. Allahu Akbar. Dan yang menjadi imam salat ke atas Ibnu Abbas ni iaitulah Muhammad Ibnu Al-Hanafiyah. Jadi para jemaah sekalian, ada salah seorang daripada anak Sayyidina Ali, nama dia Muhammad. Dia tak buah bin Ali, dia letak Muhammad Ibnu Al-Hanafiyah, sebab Muhammad ini lahir daripada ibu yang bukan Fatimah. Jadi kalau kita kata Muhammad bin Ali, nanti orang keliru. Mungkin orang anggap dia ni daripada Fatimah juga, supaya tidak keliru, tidak bertukar nasab dengan Fatimah dan mari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka disebut dengan nama Muhammad Ibnu Al-Hanafiyah, daripada mak dia daripada Bani Hanifah. Alhamdulillah. Kata di Muhammad, al-yawm mata rabbaniyu hazihil ummah, hari ini matinya seorang ulama umat ini, maka dikebumikan kubur dia dekat dengan masjid di Ibnu Abbas di Taif. Kalau tuan-tuan pergi ke Taif itu, kita akan tengok masjid yang besar, nama dia Masjid Ibnu Abbas. Di situlah dikebumikan jasad yang sahabi al-jalil radhiyallahu anhu wa an abihi wa an jami'is sahabah. Baik para jemaah sekalian, dalam kisah ini Ibnu Abbas kata atahu rajulun, datang seorang laki-laki. Dia tak sebut nama. Tak sebut nama dalam riwayat, maknanya menunjukkan ini satu kejahilan, tidak dikenali. Sebab waktu tu waktu haji, mana kita nak kenal orang haji? Kita sama-sama kita duduk dalam satu khemah, dalam satu package, dalam satu maktab ni pun tak kenal-kenal lagi. Dah sampai hari ni yang kita kenalnya haji hajah, nama tak tahu. Kecuali yang rapat yang kita, yang duk buang yang kita tu kan, mungkin kita kenal. Alhamdulillah.
Maka Ibnu Abbas menyatakan bahawa datang seorang laki-laki, ini satu perkara yang biasalah. Dan para pelajar mengikut dalam kaedah tidak dikenali nama sahabat tidak menjejaskan credibility ataupun authority riwayat, sebab sahabat-sahabat itu diterima sebagai sahabat Nabi radhiyallahu anhum, seorang yang bertemu dengan Nabi, beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam kisah ini dia mengatakan alayya badanah. Alayya badanah, mana wajib ke atas aku seekor unta. Seekor unta termasuklah kalau lembu pun sama juga. Maka kata di para ulama, sesuatu itu jadi wajib, sembelih unta ke lembu itu jadi wajib dengan beberapa sebab. Tadi saya sebutkan. Sebab yang pertama, kalau bernazar. Nazar ni tak kira duduk di mana. Tuan-tuan, puan-puan, haji dan hajah duduk di Malaysia pun kalau bernazar, maka dia jadi wajib. Contohnya kita kata, kalau aku dapat projek ni, wajib ke atas aku. Wajib ke atas aku sembelih seekor unta. Habis unta tak ada kat Malaysia, macam nak buat? Ahli fiqh kata, boleh kita ambil 7 ekor kambing. Sepatutnya kena unta lah, kan? Tapi kalau dia nazar unta ke lembu, kerbau, biri-biri, benda tu ada, tak boleh nak lari. Yang pentingnya, kita jangan menyusahkan diri kita dengan nazar. Jangan nyusahkan. Sebab nazar ni menyusahkan diri sendiri. Benda yang tak wajib, perkara yang tak wajib, kita memperwajibkan, maka jadi susah. Kita jadi susah menyusahkan diri kita sendiri. Jangan menyusahkan. Bila dia menazar, maka wajib dia kena selesaikan nazar dia tadi. Yang kedua, bagi orang yang muhrim, bagi orang yang berihram, kalau dia langgar hal larangan, seperti dia tangkap hayawan perburuan, dia pergi bunuh seekor rusa contohnya, maka dia kena unta. Kalau dia bunuh kijang, kambing, kita tengok dia punya kategori lah, akan dinilaikan oleh para penilai di kalangan zawai adlim minkum, dua orang yang adil di kalangan kamu. Macam orang yang hayawan-hayawan yang ada bandingan, hayawan yang ada bandingan, maka dia kena buat. Satu lagi yang wajib kena bayar unta untuk jemaah haji, iaitu al-wat'u fil farji, melakukan jima' persetubuhan sebelumnya wukuf di Arafah ataupun sebelum tahlul awal. Itu mudah, senang. Boleh ke? Benda tak mustahil benda berlaku. Itu juga termasuk di kalangan orang yang boleh, dan sebahagian daripada ulama, contohnya mazhab Hanafi, bagi orang yang tak boleh tawaf kerana tak suci daripada haid contohnya, dia nak balik dah, maka dia boleh juga tawaf, tapi dia kena bayar pula seekor badanah, seekor unta. Baiklah para jemaah sekalian, itu di antara sebab-sebab kenapa seseorang itu mesti kena bayar. Sebab-sebab kenapa orang tu kena bayar, kena seekor unta. Isu yang keempat, al-hadiyu. Orang mari haji ni, sembelihan orang haji dipanggil hadiyu. Apa nak hadiyu? Hadiyu ni maknanya sembelihan hayawan yang khas disembelih di Mekah. Disembelih di Mekah. Taqarruban ila Allah Azza wa Jalla, semata-mata nak mendekatkan diri kepada Allah, maka hayawan ini khas untuk al-an'am. Al-an'am iaitulah unta, lembu, kambing, biri-biri, dia panggil hayawan ternakan, an'am. Yang paling baik, yang paling besar, yang paling mahal dia punya harga, yang paling sihat, yang paling afdal, yang paling beri manfaat kepada orang fakir. Al-anfa' lil fuqara, yang sangat memberi manfaat kepada orang kafir, maka itu yang baik. Kerana itu para ulama telah meletakkan yang pertama sekali al-ibil. Apa dia ibil? Unta. Selepas daripada unta, bakar, lembu, kemudian ghanam, kambing. Sama juga kalau kita nak korban. Kalau kita nak korban, yang paling baik sekali kita korban seekor unta. Seekor unta yang paling baik sekali. Seekor unta, biar betul Ustaz, berapa harga? Harga yang kira, nama dia pun korban. Kalau di tempat kita unta tak ada, kita sembelih seekor lembu. Kemudian seekor kambing.
Kalau tak ada juga, share lah 7 bahagian daripada lembu yang menjadi kebiasaan kita tu lah. Jadi boleh kita buat. Jadi wa aqallu ma yuhdi, paling kurang kita kena beri al-hadyu yang kita buat itu, iaitulah seekor kambing ataupun 1/7 daripada unta ataupun lembu. Boleh. Macam kita share sekarang ni kan. Lembu 7 bahagian. Unta 7 bahagian. Kambing lah seekor. Ada juga orang cakap, boleh je bapak sembelih seekor kambing dengan niat untuk satu family. Naam, boleh. Nabi SAW dia sembelih 2 ekor. Seekor untuk Muhammad wa ali Muhammad. Maknanya bila bapak ni sembelih seekor kambing, contohnya satu bahagian daripada lembu, kita boleh kata ini aku sembelih ni untuk apa? Untuk aku, korban ini untuk saya dan ahli rumah saya. Bolehlah. Cuma yang kena berpantang tak boleh potong kuku tu seorang je, yang berniat je, yang share pahala tu itu lepas. Itu yang lepas, tidak jadi tidak terikat dengan dia punya peraturan, tak terikat dengan dia punya peraturan. Baik. Bila kita sebut tentang orang mari Mekah ni, sembelihan di Mekah nama dia al-hadyu. Apa nama? Hadyu. Apa makna hadyu? Sembelihan yang disembelih di Mekah. Tak boleh pergi lain. Saya nak pergi sembelih di Madinah lah, hadyu. Tak ada di Madinah. Orang Madinah bawa mari daripada Madinah boleh. Maka hadyu itu terbagi kepada 2 kategori, satu yang wajib, satu lagi yang sunat. Yang wajib siapa yang kena hadyu wajib siapa? Yang pertama al-qarin. Apa dia qarin? Al-qarin ni maknanya orang yang melakukan haji qiran. Ingat kan, kita mari haji ni dia punya kategori haji 3 bahagi. Yang satu haji ifrad. Yang ifrad tak ada dam. Kalau nak juga dia panggil hadyu mustahab, yang sunat. Dia wajib tak ada, sebab dia susah dah. Dia duduk dalam ihram banyak hari, dia cukup lah. Kenapa kita nak memberatkan dia lagi? Yang kedua dia panggil al-qarin. Mana qarin ni orang yang berniat saja aku mengerjakan haji dan umrah serentak. Yang ni kena bayar dam. Yang ni kena bayar dam. Satu lagi al-mutamatti'. Ni majoriti haji dan hajah yang mari Mekah ni biasanya mutamatti'. Apa dia mutamatti'? Makna orang yang buat haji tamattu'. Dia datang, dia niat umrah saja dulu. Selepas selesai umrah, dia buka ihram dan dia duduk macam orang Mekah. Itu nama haji tamattu'. Maknanya orang panggil tamattu' ni dalam bahasa Melayu kata haji bersenang-senang lah, senang mudah-mudah. Lepas pada buka ihram kan, mudah lah. Boleh pakai baju, boleh duduk dengan isteri, nak potong kuku, potong rambut semua boleh, nak pakai wangian boleh, nak pakai baju boleh bagi orang lelaki. Maka wajib kat atas dia hadyu, kena sembelih seekor kambing ataupun 1/7 daripada unta ataupun lembu. Ini 2 kategori. Qarin, qiran, tamattu' dan juga orang yang melakukan perkara larangan ihram lain daripada wati. Akan melakukan persetubuhan sebelum tahallul awal, wajib unta, wajib badanah unta. Tapi lain daripada tu bolehlah. Maknanya banyaklah kategori. Contohnya larang meninggalkan wajib haji. Dia tak niat ihram di miqat. Dia pakai pakaian. Dan dia ada kategori lah. Ada yang dam tu dia panggil mandatory, mesti seekor kambing. Dan ada yang berbentuk dia panggil dam takhir. Dam takhir ni dam pilihan. Maksudnya kita boleh sembelih seekor kambing, atau puasa 3 hari, atau beri makan 6 orang miskin. Ni jemaah kita ni tanya 6 orang miskin ni macam mana mau beri makan. Mana payahnya. Sekarang ni mudah je. Saya tengok dekat dengan hotel. Ni hotel depan kita tu. Hotel bawah Hilton tu.
Ada kedai-kedai yang dah buat siap, dia pack siap dah. Satu bekas nasi dengan lauknya 10 rial. Kita bayar 10 rial, beli 6 bekas. Tengok orang miskin yang duduk tunggu tepi jalan tu, bagi, cukup lah tu. Tidak payah. Mana saya contohnya terlanggar ihram, potong kuku, ataupun cabut bulu, ataupun salah pakai pakaian, nanti kita pergi bayar. Beli 6 orang miskin bagi. Selesai masalah. Mudah sekali. Tak payah duduk susah. Jangan tunggu balik Malaysia baru nak bayar. Jangan. Malaysia tak ada lagi dah. Dam tak ada di Malaysia. Yang ada dekat sini. Jadi kita fahamlah. Semua ni perkara-perkara yang kena bayar. Untuk orang yang pergi kerusuh haji, dia panggil larangan ihram tu ada 13 perkara. Dan juga orang yang meninggalkan wajib haji seperti tidak melontar, ataupun tidak bermabit di Mina, tidak bermalam di Muzdalifah, ataupun tidak berniat ihram di miqat. Ini termasuk dalam tarku wajiban min wajibatil haji. Ataupun melakukan perkara-perkara kesalahan dalam kawasan tanah haram seperti potong pokok, tangkap haiwan perburuan. Jadi semua ni antara orang yang kena bayar, kena sembelih al-hadiyu. Untuk maklumat para penonton, para jemaah sekalian, alhamdulillah saya waktu belajar tu sana tulis sebuah kitab. Masa tu macam kajian dalam kelas je, dalam fakulti. Saya tulis tajuk dia, satu tajuk menarik, ma yajibu bi fi'lihi aw tarkihi dam fil hajj. Ma yajibu bi fi'lihi aw tarkihi dam fil hajj. Perkara yang siapa dia melakukan atau meninggalkan, mayar bitarki, meninggalkan perbuatan seperti tinggal ihram di miqat, tinggal mabit, tinggal melontar, ataupun fi'li, dia pergi buat, dia langgar larangan ihram, maka wajib dia kena dam. Mari ya, tak kecil lah, risalah yang kecil aja, tidaklah besar sangat. Baiklah, adapun yang sunat, dam yang sunat, dia panggil hadiyu al-tatawwu'. Maka bagi orang yang haji ifrad, dia tak wajib lagi dam. Tapi sunatlah kita sembelih hadiyu. Sunat kita sembelih hadiyu, mana kita sembelih korban di sini. Walaupun tak wajib, sunat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, haji yang afdal itu al-ajju was-sajju. Haji yang afdal itu al-ajju was-sajju, haji yang banyak menumpahkan darah haiwan korban, dan juga mengangkat suara bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Jadi ada yang bersifat fulus, iaitulah sembelih hadiyu. Ada yang tak ada fulus, banyakkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Sepanjang kita mengerjakan haji, kita kata alhamdulillah. Itu di antara haji yang terbaik. Dan juga sunat juga bagi orang yang datang umrah tapi dia tak buat haji. Dia syarat nak jadi haji tamattu' ni macam ni. Orang yang datang mengerjakan umrah pada bulan haji dan dia tunggu haji pada tahun itu tak balik. Contohnya seorang haji ni, dia mari umrah lepas raya puasa Syawal lah, lepas tu balik Malaysia. Dapat kota haji mari pula, tak jadi haji tamattu', dia boleh buat haji ifrad sebab dia dah balik. Yang jadi tamattu' ni, bila kita mari buat umrah dalam satu perjalanan yang sama, kita tunggu di sini tak balik-balik, maka ketika itu barulah kita jadi apa? Jadi haji tamattu' alal mu'tamir. Orang yang buat umrah saja tapi dia tak buat haji, maka boleh jadi dia sembelih. Itu sunat. Yang ketiga, mutlaqul ihda saja, nak sedekah, sembelih. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, orang yang ada di sini, maka kita ambillah peluang-peluang yang baik ini untuk kita sedekah di tanah haram. Di saat kita berada di bumi yang bertuah, di bumi yang baik ini, kita kata alhamdulillah, para jemaah sekalian. Baik. Hayawan yang kita nak sembelih, apakah syarat dia? Syarat dia sama dengan syarat kita nak korban di kampung kita lah. Syarat yang pertama, as-salamatu minal aib. Binatang itu mesti selamat daripada segala cacat, kecacatan, cacat tak baik. Seperti jarbak, airja, kulit dia macam gata-gata tu, kulit kutu, tak comel. Orang tengok, binatang ni
kambing ni tak comel kulit dia ni. Tengok nak makan pun tak lalu. Ataupun tempang, ataupun buta sebelah mata. Itu dia panggil yang boleh mengurangkan nilai harga dia. Mengurangkan nilai harga dia. Ini ada juga sahabat tanya tentang hayawan cukup syarat. Waktu kita beli tu gemuk molek. Tiba-tiba sampai tempat nak sembelih jatuh atas lori daripada van. Patah kaki. Macam mana nak buat? Itu tidak memberi kesan kepada daging dia. Sebab kita dah beli siap dah cuma masa tu. Wallahualam ada. Yang kedua. Ni. Syarat yang ketiga kita nak beli hayawan untuk sembelih ni saminatun. Belilah yang sihat-sihat. Yang segar bugar, yang segar mereka, yang gemuk-gemuk, jangan duk cari hak kuru. Berjalan kena tiup ke angin pun terbang dah, kata orang. Akhir sekali sudah sembelih, malu-malu, kesipuan dia duduk kat masjid nak ajak orang pergi rumah. Haji, tuan-tuan, ahli-ahli jemaah jemputlah ke rumah saya lepas solat ni. Makan sup tulang. Tak makan sup tulang apa, kurus apa, mu sembelih kambing kurus. Mana makan sup tulang tak? Kita biar lihat comel-comel. Kemudian kita kena tengok dari sudut umur. Umur dia ni ada yang umur setahun, macam biri-biri. Kalau kambing 2 tahun, lembu contohnya, bahkan lembu 2 tahun, lembu genap umur 2 tahun. Maknanya masuk tahun yang ketiga. Unta 5 tahun. Jemaah terkejut tengok. Kenapa unta kena umur tua? Sebab unta ni tak boleh lah kita sembelih awal-awal yang kita duduk sembelih makan, maksud haflah-haflah tu. Waktu haflah tu dia panggil hashi. Sekarang ni satu fenomena baru nama dia hashi. Orang makan anak unta, baby unta dalam 6 bulan, setahun. Sedap lah, daging dia pun lembut. Ni makan ibu unta ni konyeh ni. Ni yang pelik sekali. Yang jemaah kita kena rasa juga. Hati unta. Hati unta dia pelik. Cara makan dia, goreng dia tak boleh goreng macam hati kambing. Kalau goreng macam hati kambing, hati lembu, goreng full goreng ni, dia jadi kerah macam tayar kereta, macam tiup kereta tu. Konyeh tak boleh. Tak putus kita. Habis hati unta macam mana? Hati unta ni dia goreng, masak gitu je, dengan darah-darah tu ada sikit lagi tu, angkat, makan tu. Itu yang sedap. Itu nama hati unta. Yang orang jual hati unta dekat apa ni, dekat pusat kedai rumah tabung haji tu, buat obat lelah tu lagi sekecil. Ni kita pergi makan hati sungguh. Tapi kalau boleh lah, kalau ada peluang lah para jemaah yang duduk di Mekah, Madinah ni, pergilah try hati unta sekali. Hati unta goreng. Dia tak boleh. Dia punya makan tu. Jadi unta ni 5 tahun umur. Yang lain tu lembu 2 tahun. Ya, kemudian itu adalah dia punya skema dia. Baik, yang ketujuh, telah menjadi adat kebiasaan orang dulu. Dia mari Mekah ni, dia akan bawa hadiah. Dia bawa daripada Madinah, mari daripada negeri mana pun nak masuk Mekah, dia bawa hadiah. Dan dia ada tanda. Biasanya tanda ni bahawa hayawan ni kita nak pergi sembelih di Mekah kerana Allah Taala. Jadi orang-orang yang tengok pun tak boleh. Ini hayawan untuk haram, untuk tanah haram, untuk Mekah. Jadi hayawan untuk Mekah ni tak boleh, orang tak akan kacau dia. Orang tak akan kacau dia sebab orang jahiliah pun dia menghormati tanah haram ni. Orang jahiliah pun dia menghormati tanah haram Mekah ni. Dia yang tak hormat tanah haram Mekah ni, orang jahil zaman kita, walaupun orang itu Islam, tapi kalau dia jahil tentang kedudukan tanah haram, dia tak hormat. Dia main-main je dengan tanah haram ni. Jadi pokok dia ni dia akan buat di antara tanda dia macam dia lukakan dekat dengan bonggol unta tu. Sering situ. Satu. Ataupun dia gantung benda-benda di kayu ke, selipar ke, di tengkuk hayawan tu. Dia orang tahu ini, dia mesti ada tanda. Macam budak-budak buat tatu sekarang ni macam gitulah. Mana ada tanda di tubuh unta tu. Ini hayawan hadiyu yang nak dibawa disedekahkan kepada tanah haram.
perbuatan ini adalah merupakan salah satu daripada tanda ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Mana orang yang nak pergi tu, daripada dia turun daripada rumah dia, dia dah bersedia dah. Dah bawa dah dia punya, ada hayawan-hayawan untuk sembelih. Selain daripada mereka sendiri juga bersedia dengan talbiyahnya, dengan apa, untuk dalam Islam lah. Ingat tak waktu Nabi datang dulu sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang ke-6. Nabi datang pada tahun yang ke-6, iaitu ketika perjanjian Hudaibiyah. Waktu perjanjian Hudaibiyah tu, Nabi bawa hadiah tu, pakai ihram bawa hadiah. Tapi apa boleh buat, kena kacau ke puak-puak Quraisy ni, dia sekat sehingga Nabi tak boleh masuk. Sehingga Nabi tak boleh masuk dalam tanah haram Mekah. Dan mengikut dalam kaedah dia, undang-undang peraturan, unta-unta yang telah ditanda tadi boleh dinaiki, boleh ditunggangi, boleh ditunggang. Kalau ada susu dia boleh minum, cuma kena sembelih di Mekah. Sembelih di Mekah. Baiklah para jemaah sekalian, ada pun waktu sembelih. Bilakah waktu sembelih? Waktu sembelih ni kalau kita bernazar, apabila dapat je nazar, kena sembelihlah unta. Kalau kafarah, setelah selesai daripada melakukan perkara yang kena kafarah. Bila selesai kena kafarah, kena baca. Yang sunat tu, sunat lah, bila-bila je lah kita boleh buat kan. Adapun hadiyu, maka apabila kita selesai masuk Mekah, kita sembelih pada hari raya, pada hari tasyrik yang ketiga. Itulah secara ringkasnya para jemaah sekalian. Cuma berbeza dari sudut cara sembelih. Kalau lembu rebah, kambing rebah, unta tak. Unta disembelih secara berdiri. Unta disembelih secara berdiri. Itulah yang ke-9. Sunatnya, kita sembelih unta ni, hadiyu kita ni, kita sembelih dengan tangan kita sendiri. Kita sendiri yang sembelih. Tapi kalau kita tak mampu, boleh ya kita wakilkan kepada orang lain. Dan kita duduk di situ. Kita berada di tempat sembelihan, sampai kita bertakbir, kita juga doa Allah haza minka wa ilaik, Allah haza minka wa ilaik, mana ini daripadamu rezeki ini, dan kita kembalikan kepadamu. Niat dianya, walaupun daging kita boleh makan sendiri, kita kata alhamdulillah. Kamu ada pun perbincangan tentang bagaimana cara nak membahagi daging dan sebagainya. Maka itu telah pun dibincang panjang dalam bab korban yang telah dibincangkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan bagi 3, ada yang mengatakan kita ambil 1/3, 1/3 lagi disedekah, 1/3 lagi diberi hadiah. Maka sebagaimana kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqum ala budnihi. Rasulullah perintahkan aku jaga unta-unta dia, dan aku sedekah dengan daging-daging dia dan kulit dia, dan aku tak beri upah kepada tukang sembelih daripada daging tu. Sebagai upah tak boleh. Bila kita upah, maknanya tak cukup seekor kambing, tak cukup seekor lembu, tak cukup seekor unta, sebab kita ambil sebahagian jadi upah. Tak boleh. Tempat kita pun ingat baik-baik, kita kena bagi upah lain. Contohnya tukang sembelih RM50 seekor kita bagi. Kemudian bila kita dah lapah semua, gotong royong semua, kita nak bagi daging dia, tak ada masalah. Tapi jangan jadikan ini 5 kilo ni upah engkau sembelih, 5 kilo ni upah engkau sembelih, maka itu tidak jadi. Baiklah para jemaah sekalian, sebagai yang terakhir, siapa dia bawa hadiu, kita kena tengok jenis hadiu. Manakala hadiu tu hadiu sunat, dia boleh makan. Tapi kalau bak nazar, hadiu tu dia nazar, maka dia tak boleh nak kita nak makan. Itulah perbincangan dianya. Secara detailnya kita kena tengok di dalam kitab-kitab fiqh yang lain. Wallahu alam. Itu sajalah perbincangan ringkas kita tentang hikayat fiqh yang ke 100 berapa kita ini? 137. Tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita sambung lagi dalam hikayat yang akan datang. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.